Itulah siapa yang berkawan dengan aku tu, kalau kau komplain tak nak pergi gym, lepas tu kau komplain pada kau besar, siap, itu ayat aku. Oh, satu lagi yang nak tanya, korang setuju tak macam contoh pasal dah petik Gen Z lagi? Adik I semua punya generation, I macam rasa nak tolong, but at the same time rasa kesian, but at the same time, oh my god, life is hard, you know, wake up. Macam tu lah. Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan sebuah podcast yang mana kami kembalikan orang yang sentiasa dengan saya dan orang yang pernah bersama saya dalam sebuah rancangan yang berbeza. Tapi kita mulakan dulu dengan tagline pertama, di mana kami membawa teh dan menumpahkan teh. Okey, tagline lama pula, di mana kami merungkai perangai pelik anda. Okey, ini Papa Yen dan kita ada Shalma Aina. Hai guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita akan bercakap tentang apa? Kalau kita cakap pasal Papa Yen, tengok Shalma Aina, tengok Hizman Huzi, semua orang akan tanya, sihat ke tak? Sakit hati. Bukan saja sakit hati, Hiz. Apa dia, sakit apa lagi? Sakitlah segala sendi. Kita pun dah lama tak jumpa. Keji. Kita jumpa kan semua bawah umur 30. Bawah 30. Bawah 30. Kami juga pernah jadi Gen Z. Tapi hidup kami tidaklah sesakiti anda. Okey, teruskan. Dia sempat selit. Kali ini kita bukan nak bercakap tentang generasi mana yang lemah, tapi apa yang kita nak bawakan kali ini adalah kita nak tanyakan kepada warga-warga yang lebih muda daripada kami. Kami nak bagi amaran kepada anda. Amaran kepada anda, bila anda mencecah 30, bahagian tubuh mana yang bakal berdenyut? Tak, dulu I selalu ingat benda ni tabu tau. Tipu kan? Tipu tak ada pun. Masa nak masuk 30 tu I macam tak ada pun, okey je, sihat je. Sekarang tak. Ya pun. I pun tak percaya. Contoh. Kau tahu tak, Ayen, nanti kan bila kau atas umur 30 kan, kau akan rasa nanti macam kau nak balik cepat, kau nak tidur Penat cepat. Tak percaya. Babe, aku sekarang ni tidur pukul 7.30, lepas tu bangun balik pukul 12.30 malam, lepas tu tidur balik pukul 4 pagi. Oh my god, so you stay awake daripada pukul 12? Sebab apa? Sebab GERD. Sebab acid reflux. Baru-baru ni berlaku. Okey, dia macam ni cerita dia. Stress sangat kot. So baru-baru ni kan I macam makan banyak kan. Baru ni macam Sabtu baru ni, dekat rumah aku banyak daging. Daging skewers, daging macam kita makan. Sampai tengah malam tu kita masak juga pakai air fryer pun semua. Dah lama ni aku tak kena ni. Tidur pukul 4 pagi tu lah. Bangun balik dalam keadaan termuntah atas saya punya ni tau, apa yang bantal. Mesti dia macam tolak tu kan, angin tolak tu kan. Itulah acid reflux. Ya. Lepas tu you cakap tadi kan, orang selalu pesan, umur 30 sakit ni sakit. Kita tak percaya kan. Satu benda yang aku tak percaya, bila engkau dah berusia lebih daripada 30 tu, berat badan you akan naik. Jangan pandang I lama sangat. Bila sebut badan dah naik, jangan pandang I lama sangat. Pandang so maksudnya dah lama 30 tahun. Babe, baru 4 tahun tau. So how about you? You macam mana? Oh my god, itu I dulu pun tak percaya. Dulu because I kan very very active. So bila nak masuk 30 tu I kata taklah, berapa je berat. No, I'm still active. Tapi sebenarnya tak. I realise bila dah masuk 32, 33 tu I dah macam, alamak, kenapa I punya badan tak burn as much? Sebab masa dulu kan you active, tapi bila fikir balik, sebenarnya it's not because of you makan banyak. Ataupun setengah orang kan bila lagi ni dia makan lagi kurang. Betul juga. Tapi it's actually bila you busy, you tak move as much. Sebab tu orang kata yang 10,000 steps tu betul. Dulu I ingat trend. I ingat okay, you kena jalan 10,000 steps a day. I macam taklah, ni apa benda ni kan. Ni just some watch tinggi ke apa kan. Tapi sebenarnya betul. So if you don't clock in your steps as we get older, that's when our metabolism akan start. Kalian ni faham kan kenapa pakai jam? Benda Allah ni. Apa benda kita panggil ni? Apa what? Smartwatch. Tak, dia macam smartwatch yang macam kita boleh Fit something tu. Something yang untuk track betul semua. Betul. So macam sebenarnya I rasa metabolism tu memanglah dia ikut orang. Tapi you can really fix your metabolism tu as long as you clock in the step, atau you bergerak lah. Senang cerita. Sebab kan bila kita busy, kita macam atas kat komputer je kan. Tapi itulah. Tapi I selalu cakap dekat I punya staff I kan semua lebih muda daripada kita semua kan. Gen Z lah to be exact kan. Diorang ni makan banyak. I tahu siapa. Lepas tu tak naik sini pun. Macam tu juga ke Renek je kan. Tapi macam okay, masing-masing kan punya editor kan rendah orangnya, berkulit gelap. Lepas tu content planner I rendah orangnya, berkulit cerah. Korang jangan masing-masing jadi lebih 30. Macam tu juga. Tak, diorang kan naik berat badan kan lebih 30. Ya, betul. Nanti jadi fishball bergerak. Sebab dia rendah. Lepas tu dia macam bulat je tu. Kau fishball bergerak. Tak ada beza kau dengan Sukiya nanti. Kenapa dia tanya you faham? Kita tak mesti you faham. Sebab tu lah nasib baik aku tinggi. Betul. Dia nampak macam yang macam sausage panjang. Vape.
Dia macam I lah sosis tu, I lah roti tu. Tapi betul lah. Tapi bila I dah after 30, yang one thing lagi satu yang membuatkan I lagi memahami pasal health lah, kita kan sakit-sakit sendi ni, is our muscle sebenarnya. Sakit sendi is because bila kita makin menua, makin kurang muscle kita. So bila muscle kita berkurang, that's when dia akan attack our bones. And lelaki kalau lagi bercepat naik berat badan is because bila you punya otot, bagi tua kan bagi tak ada otot. Kita nampak orang-orang atuk-atuk kita apa semua kan macam kecilnya hampir tinggal rangka macam tu. It's because of tak ada otot. So bila tak ada otot, tak ada protein. So testosteron pun rendah benda semua. Actually betul. I dulu ingat masa okay lah, muscle is important, tapi sebenarnya ingat macam okay tak apalah as long as fit kan. Tapi tak, fit saja tak cukup untuk bertua. In fact kalau you sakit apa, when you get older, yang boleh tolong you is the muscle in your body. Betul. I baru tahu benda. Lepas tu yang macam perempuan ni apa semua kan, I tak nak pergi gym. Nanti I tak nak badan I macam berketul-ketul besar sangat. Kau sekarang ni kecil ke? Faham tak? Aku geram tau. Tak, I cakap dekat kawan-kawan I yang badan besar lah. Macam okay, in order for you to lose some weight, untuk kurang inches, kita bukan bagi kurang berat badan pun, kurang inches. Kau kena diet satu. Okay, kalau kau suka makan, just go to the gym, angkat weight, tak payah berlari banyak sangat apa semua, you just burn the fat. Lepas tu macam I tak nak, I takut badan I besar berketul-ketul macam tu. Gila. Itu kau cucuk steroid. Faham tak? Bukan senang nak naik gedang pun. Tak, itu satu. Satu lagi, bila kau pergi macam I tak naklah besar macam tu. Dia tu sekarang bukan je kecil pun. Faham tak? Faham? Tu macam is it possible for you to go that smaller? Faham tak? So itulah siapa yang berkawan dengan aku tu, kalau kau komplain tak nak pergi gym, lepas tu kau komplain badan kau besar, siap, itu ayat aku. Satu lagi yang nak tanya, korang setuju tak macam contoh, terpaksa dah petik Gen Z lagi. Okay. Korang perasan tak macam kita yang millennials ni actually sebenarnya macam berwajah awet muda berbanding Gen Z cepat tua? Nak tahu tak sebab apa? Sebab apa? Sebab kita memang dirundung masalah, tapi kita macam tidak menjadikan dia satu punca dan faktor utama. Dan juga budaya dan melampiaskannya di mana-mana media sosial. Ataupun pergi konsert Feby Putri. Yes. Sakit. Okay. Contoh kalau kita nak pergi konsert, because of kita nak pergi konsert tu sebab kita minat dan benda semua kan. Betul. Kita bukan macam diorang yang macam nak pergi konsert sebab aku tengah galau ni, aku nak pergi konsert ni. Serius lah? Apa dia? Contoh macam okay, dia tengah galau. Contoh macam aku nak pergi konsert ni sebab kebetulan aku tengah galau, aku nak pergi konsert tu. Nak ambil mood galau tu. Yes, bukan sebab minat. Faham tak? Kan sekarang ada konsert galau tu. Ya, maksudnya contoh kita minat. Kita pergi because of kita minat. Diorang tak macam konsert galau kita pergi sebab aku baru berlepas broken. Faham tak? So dia fine. Actually daripada diorang kita dapat term healing tu kan. Sebelum ni kita macam kena gesek dengan bapak sendiri. Kita hadap je babe. Mungkin kita punya term bukanlah healing. Kita pergi bercalau untuk relax, meditation. Tak adalah kita fikir healing kan. Because kita rasa biasalah, life is not always easy. Okay, ada masalah, so kita pergilah do something that kita happy. I think millennials will generally gaslight ourselves. And I rasa kita good at adapting jugalah. Okay lah, bila stress, tapi kita strong lah, tapi tak adalah kita melayankan benda tu sampai ada ayat baru. Aku yakin dekat bahagian komen ni nanti ada Gen Z yang macam panas hati apa semua. Okay lah, aku puji korang kejap. Puji kejap je. Okay, disebabkan korang lah, kita orang ni validate ourselves more dan juga we appreciate ourselves more. Tak ada kena-mena pasal diorang pun. Tak, diorang they appreciate themselves so much to the point of self-entertainment. Okay, dan diorang macam punyalah menyayangi diri diorang tu sampai kan macam contohlah macam kerja dia rasa macam dia rasa macam tak best, kena marah ni semua, berhenti. Dia pentingkan diri dia. Tu je pujian untuk you. Faham. So there's always something to learn from each other punya generation. Berbalik kepada wajah mereka yang lebih tua daripada kita. Ya, pertama sekali. Tolong boleh tak macam kau nak terlibat. Saya half Gen Z. Tak, cerita dia dekat bahagian komen tu, sukatilah kau nak cakap apa tapi jangan deny. Tak, masalahnya Syal does not agree. Kenapa? You tak perasan ke? You agree? You agree? No, Shalma is saying that your faces memang muka tua gila. Okay, so the reason why not macam pertama sekali maybe they, for the women lah especially kan, they started too young pakai makeup perhaps. I agree, but then also I don't blame them in the sense because social media dah diberikan kat diorang semenjak maybe diorang lahir. Adik I semua punya generation, I macam rasa nak tolong but at the same time rasa kesian, but at the same time oh my god, life is hard, you know, wake up. Macam tu lah. Dia macam ada mix of like macam kesian juga kat diorang because bila diorang grow up tu, they grow up in an environment yang macam tak ada, diorang tak sempat belajar. Everything is like ni
caranya. Nak cantik kena macam ni, nak famous kena macam ni. Diorang punya beauty standard lebih tinggi daripada biasa. Betul. Macam kita ada time untuk kita ada glow up. Hence why kita ada that time bila zaman kita buruk sampai slowly kita macam elok. Macam tu. Baik glow up sentiasa. Lahir-lahir glow. Okay, I ada satu cerita yang sangat menarik. Cerita tersebut bermula ketika I umur 6 tahun. 5 tahun, 6 tahun lah. Oh, by the way, I ada memory seawal umur 4 tahun. I punya kehidupan, I hidup sepanjang umur 6 tahun tu, gigi I tak okay. I memang ada masalah gigi semua. Semua kalau 34 ke 34. Masa tu taklah budak kan. Taklah 34. Oh ya, 6 tahun. Tapi masa tu memang semua gigi I problem. Sebab my mom cakap masa I umur setahun ke 3 tahun 4 tahun, I kalau tidur memang I akan minum air sirap. Untunglah weh. Aku dulu nak minum air sirap pun tak boleh. Okay. Mama cakap 2 tahun minum air sirap. Sebab tak macam mana tak, I punya maid dulu mama cakap memperkenalkan air sirap. Sebab masa tu susu habis. Okay, so dia macam bagilah air sirap. Sebab I kalau tidur, dia kata mama cakap pasal kecil tidur kena ada air botol kan. Okay, so minum air sirap sedap, tak nak air lain dah. Nak jadi cerita, malam tu sirap habis pula dah. My mum memperkenalkan air coklat. So serbuk coklat tu sebab dah tak ada kan, dia macam nak kena air manis juga. So bila buat air coklat tu, I tak nak beralih dah air lain. Okay, sampailah umur I 5 tahun. Kecil-kecil dah kecanduan So you memang tak minum susu langsung? Mama cakap I stop susu umur 6 bulan. Susu 6 bulan sambung dengan sirap. Sambung kan air coklat. Oh, by the way, info hasilnya tu lah. Hasilnya patutnya dia lupa zaman kecil. Tapi dia ingat. Apa tu hasilnya? By the way, info yang tak penting, I boleh start berlari umur 9 bulan. Okay, lepas tu masa I sebab minum air sirap. info tak penting, tapi itu macam info yang fun. Okay, masa umur 5 tahun, gigi I semua memang problem. I ada jiran macam tu tau. Macam my mum selalu cakap sebab dia tak gosok gigi dan dia budak jahat. I selalu percaya tu. Mungkin you minum sirap tapi you pun tak gosok gigi. Tak, sebab dia punya logik je adalah macam itu mesti budak jahat tu. Sebab mak dia suruh dia gosok gigi tapi tak nak sebab gigi dia macam, you nak tak gigi dia cukup. Mak aku minta kat aku. Sebenarnya bila kita fikir dia tak logik langsung. Ya betul. Tapi kalau you dah start berlari umur 9 bulan, I dah start vein umur 9 bulan. Faham. Yes, macam tu. Tak, masalahnya gigi kita tu bukan yang normal tu, yang tajam-tajam. Ya, tajam tu macam berdekat. So masa umur 6 tahun, I ada satu momen yang memang I ingat gila. Sebab gula kan. Mulut I bengkak. Dua-dua ni bengkak macam ni tau. Lebih bengkak daripada sekarang. Ya, lebih bengkak dari sekarang. So bengkak tu, rupanya I punya gigi memang dah sangat infection dah. Namanya kena infection. So masa tu I ingat lagi, I pergi klinik Indren. Klinik ni memang masa tu pergi, doktor kata we cannot do anything unless kita cabut semua. So memang masa tu I gongak daripada umur I 6 tahun sampai I darjah 3. Dia cabut semua. We have to. Sebab doktor kata kalau tak cabut infection semua, kalau cabut satu, dia boleh infect lagi dan memang takkan baik pun bengkak ni. Ya Allah. Sebab dua-dua dia memang bengkak. Dia bengkak tu bengkak biru tau. Ayuh. Sebab infection. So memang kena cabut semua. Tak, cerita dia memang tak gosok gigi lah bila sebelum tidur tu. I tidur sambil minum air Milo. Ya, kan macam kita kan. Air botol botol yang susu nonyok tu. Tidur sambil minum until the next day. So tak guna gosok gigi Tak pun. guna lah. Gosok gigi lepas tu minum air Milo. Yelah. Macam kan budak-budak kan minum susu tertidur. So bila I dah tak ada gigi tu sampai darjah 3, so I memang gongak sampai darjah 3. Like macam I memang tak ada gigi. I tak ada gigi. Speaking of fun fact tapi pendek je, I isap jari sampai tingkatan 1. I minum botol sampai darjah 6. Aku dah teruk dah. Aku jongang dulu. Tiga-tiga ada masalah. Tiga-tiga something wrong something wrong somewhere upstairs. Kita bermasalah. 3 budak jahat. Ini tak jahat babe. Ini sumpah jahat. babe, kalau isap jari sampai apa pun dia jahat. Jari mana? I nak tahu jari mana. Jari kanan. Tunjuk dua-dua, biasa besar sebelah. Lah, sebelah tu macam dia macam agak tembam sedikit. Ya, tembam sikit sebab sering dinyonyot. Sampai tingkatan 1. You tahu kenapa I start tingkatan 1? Sebab I malu. Sebab I duduk sekolah asrama kan. Dah tingkatan 1 botol malu. Aku ni okey dah 6 tahun. Okay, tak ada gigi. Taklah. Semua buang kau gongak lah. Gongak. So rupa you pada waktu itu adalah seperti nenek tua lah. You babe, I ada gambar lagi, nanti I tunjuk you. Dan I masa tu punyalah super extrovert je hidup aku. Tak malu langsung senyum dapat gigi. Mungkin sebab tu you kata you tak kena bully kot. Sebab it's the confidence. Mungkin kot. Tapi kenapa you jongang? I juga sebab I memang suka minum botol sampai I suka gong-gong botol tu jam-jam sampai darjah 6. So pergi sekolah, balik sekolah.
Oh lagi hebat. Darjah 6. Darjah 6 dah UPSR tau. Ya, Aku cakap maksudnya tak ada orang ejek langsung. At least aku punya jari tu berlaku di belakang-belakang orang tau. Aku tak share kat orang. Tak, Macam, maksudnya kita tiga-tiga kaki isap. selimut busuk. Ya, betul. Kita tiga-tiga kaki isap. Kaki Yes, isap. kaki Tapi isap. form 1 I dah sedar dah. Aku nak masuk form 1 ni nak glow up pakai Ya Allah, braces. lambat je kau sedar. Itu pun kan my dad dengan my auntie, no, embrace your beauty. I kata, no. I kata, no, not this teeth. I akan kena kutuk nanti. You shut up. You embrace something else. Tapi okay, cakap pasal gigi. Okay, so right now as you grow older, apa yang perasan pasal gigi you? I perasan gigi I atas terletak lah. Bawah Ada je. orang yang boleh cabut ke boleh pakai Bawah ni je yang macam tak rata. How about you? I You dah rasa- rata lah. I rasa untuk sama yang dah pernah pakai braces, as I grow, I perasan gigi I pun bergerak juga. So macam kena, macam untuk orang macam I kena pakai retainers all the time. Okay, you? I rasa macam dah perfect dah. Lepas I gongak tu I terus bersyukur. Betul. Lebih elok ada Bersyukur lah lah ada daripada tak ada. gigi. Betul. Kan? Boleh lah gigit makanan. Tak adalah insaf sangat pun. Tak ada. Dia tak suka minum air kosong tau. Dia hanya minum air bergula full stop. Yes. No, Tak no. juga. Tak juga. Kadang-kadang macam air kosong tu I letak je sweetener. Ay, serius ah. You patut beli botol tau. Ada botol yang dia macam tipu tu. Yang bila air kosong keluar-keluar I tanya dulu. I tanya dulu. You cakap tu, I tanya dulu. You beli tak? Tak. Bohong tak payah beli. Ya ke? I dah beli. Tapi- 5 botol aku beli pun bohong. Tapi I penggemar air kosong. I tak suka manis. So kita terbalik. Macam mana boleh menggemar air kosong? I suka gila. Tak tahu I rasa macam fresh air daripada gunung macam tu. Interesting. Bila I haus, I sediakan. minum. Silakan. So silakan. I- You letaklah I- stevia you. Kita dah letak tadi. I cuba. Stevia untuk you. Sensitif tapi mabuk. Walaupun. Ngilu. Sensitif tapi mabuk. Ngilu. Oh, tapi fun fact, I tak minum air panas. Tak boleh. Okay. I sebenarnya habit I suka gigit ais lagi. Teruskan you punya gigit tu. Teruskan. Teruskan. Nanti jadi macam ni. Rongak. Tapi kalau macam tu mesti sakit kepala kan. Sebab you ngilu dia macam. Dan sebab I menyuamkan dia di hujung-hujung bibir. Macam tu. Betul sedut. Tapi kadang-kadang orang ingat macam cantik ke? Tak. Cantik tu dah memang. Cuma nak suamkan je minuman tu. Faham cantik tu dah memang. So ngilu kat mana Syal? Tak jawab lagi. So kalau kita minum air sejuk, ngilu kat mana? Gigi. I nak tengah Macam tadi lambat kat- sikit, I nak kat langit. So minta maaf. Tapi teruskan minum. Aku memang tak suka minum air sejuk ni. Rasa sikit lah macam kat sini kat belakang. Tak, sebab bila kadang-kadang resipi malas, kalau aku masak resipi sejuk tu, buat air ke benda semua, kalau kau perasan dekat hujung tu, aku mana ada suruh, aku tak ada minum sangat pun. Last hujung cerita tu aku suruh staff-staff aku minum apa? Nampak tak air macam laju letak balik? Kenapa ya? Kalau air tu manis kat tangan aku lagi. Faham. Tak, kenapa you pun tak minum? Sebab dia tidak room temperature. Oh, you minum air room temperature je? Yes, bukan sebab masalah umur awas sebab gigi I terlalu sensitif. Sikit pun tak boleh? Okay, cuba Cubalah. Cuba Sikit lah. sikit je. tak boleh memang elak. So okay, kalau macam tu kan, apa yang I selalu buat kalau I disuruh untuk minum air sejuk Dia akan adalah macam fake-fake je. fake je. Faham. I akan kita panggil jumuh. Cuma macam Bibir macam tu. Bibir macam tu. Jadi sip. Gitu. Okey macam ni dia. Kalau tidak manusia biasa cara dia minum adalah terus kena all over. I tak boleh. So macam you cakap before this, you dah tak boleh makan dekat luar lah kan? Betul. Tapi you punya resipi-resipi masak malas tu macam mana? Oh, nasib baik nama dia resipi malas. So kita bolehkan alasan malas. Malas makan. Tapi sebenarnya Malas review. Tapi hakikatnya cerita dia dekat sini adalah macam memang tak boleh lah buat. Sebab kan dalam dia punya format resipi malas tu adalah kau masak resepi. Lepas tu kau sendiri yang makan. So macam nak makan pun, nak masak pun malas lah. Aku memang rasa dia ada pemalas. Tapi macam I perasan juga lah macam kan kita pergi makan sama benda semua kan. I perasan juga macam you dah tak order dah macam air sejuk, Ais kosong, teh ais. air batu campur tu. Semua macam I je yang minum sendiri. I perlukan peneman. Perlukan pada you lonely. Lonely, bila bersejuk kita order seorang. macam I perlukan macam satu teh ais, dia air swam. No, tak sekufu. Mungkin you boleh join lah. Biasanya kalau macam diabetes kena sama-sama. You join lah tim ngilu.
Ngilu sama-sama. Daripada sama-sama ngilu, baik sama-sama diabetes. You better. Dia macam kan, kau potong kanan, aku potong kiri. Boleh claim, babe. Boleh claim. Jangan risau. Masih. Actually sebenarnya macam kalau dekat ruang komen yang I nampak sebab video you buat yang resipi malas recently. Betul. Dekat komen tu sebab I kan suka baca komen. Netizen kan? Yes. So macam selain Kau tak suka baca komen, dah bergaduh dengan netizen. I sangat suka. Ya, dia suka. I macam happy sangat. Pakai account sendiri ke fake account? Memang account I sebab I tahu I akan di backup. Sebab dia memang problem. Dia memang problem. I akan attack yang problem je. Okay. So kita tolak di tepi tu. Tapi perasan je macam orang tanya macam kenapa Haze tak makan? I mean dia kurang makan dan kenapa tak makan betul-betul? So macam orang nak cakap macam you buat tapi you tak makan betul-betul. Kan ada kan isu-isu yang macam orang mukbang lah makan lepas tu keluar balik. Dia macam I pun perasan macam bila dia buat video dia tak makan and then like dia bagi tim-tim dia yang makan. So adakah you dah level kronik ni dah pertama macam, kita mungkin pemurah ya. Semua orang kena bersangka baik ya. Dengan kita mungkin pemurah, kita bagi orang makan, belanja apa semua, tapi tak, memang I just tak tahan. Cannot handle anymore with the coldness of life and coldness of the drinks and food also. So apa yang aku buat adalah dekat sini avoid je lah. so maksudnya sejuk je. Panas, kalau panas yang panas. Bagian komen tu adalah macam dia orang macam suggestkan solutions kan. Macam ada tutap sama ada you nak teruskan avoid dengan hidup yang tak selesa ni macam Gen Z. Yes. Kita masuk balik and do nothing about it lah macam tu. Tapi takkanlah you nak pilih yang 6 tahun tadi. Kau ngak nak avoid yang tu. Ataupun macam another untuk relief, untuk you rasa lega, you boleh continue enjoying life, enjoying makanan dan minuman sejuk sampai umur you 40 yang lagi 3 tahun je tu. Saya sampai tahu. Okay, terus. Jadi kalau I pilih apa yang kita boleh buat dekat sini, I rasa you kena cari solution lah kot. Takkanlah you nak avoid. You muda lagi, you tak nak makan ke? You tak nak minum air sejuk-sejuk sedap tu tadi? Cuba you imagine masa you umur 40 nanti, you dah ada wisma lah, duit banyak, kaya benda semua, tapi ngilu. Betul. Babe, kalau ngilu ni tak apa tau, ni ngilu. Ngilu. Tapi I rasa benda tu lah, benda tu kita kena avoid. Be avoidant tu kalau kita dah ada all these triggers kan. Kalau agak-agak dah rasa sakit tu, carilah solution dia. Cukup lah dalam relationship I jumpa avoidance ni. Tiba personal. Tak masuk. Kita masih lagi cakap pasal gigi ke? You gotta be responsible for your ngilu. Betul. Baru teringat, you ni kan, you main bola futsal apa semua kan. You tahu tak, dia dahulu adalah pernah mewakili negeri untuk bola. Wow. Bola sepak Johan peringkat negeri, sijil je. Awak main ke tidak bola tu? Awak part of the medic. Tak, sebab kebetulan. Sebab dia nak masuk sekolah asrama penuh. Sekolah rendah dia tipu sijil. Ya. Dia salah cerita. Kebetulan ada sijil lebih. Alah. Dan sijil tu tak ada nama. So you tulislah nama Mak kita cikgu situ. So masa I masuk sekolah asrama penuh tu, cikgu pun tanya, I pergi kat bowling. So I memang main bowling. Hence why pinggang I berdenyut. Cikgu tanya, Azrin, awak bukan main bola sepak ke? Awak wakil sekolah. Saya dah tak minat, cikgu. Saya prefer untuk cuba sukan baru, iaitu bowling. Mak saya scam saya. I masuk sekolah tu memang sekolah akademik dan sukan, babe. Oh my god. Atas tiket itu bestnya itulah until you get caught. Until you get caught. Tak cikgu pun. Tak. Yang best je, cara cikgu tu sebut pun masa dia keluar ayat tu, bukan awak main bola sepak, sebab dia pandang aku atas bawah. Dia macam bola sepak ke? Dia pun macam, aku salah sebut kot ni kan. So, dia macam tak teli. Tak teli. Cara aku duduk tu pun tak berapa. Dalam kepala dia ada pecahan. Bola sepak, bola jaring, bola apa? Bola jaring. So itu dia side step sikit. Dia dulu pernah mewakili negeri peringkat I don't know what. Is negeri juara. Negeri juara pula. Negeri juara peringkat yang tak wujud. I wakil negeri juara dan kebangsaan menang. Sijil kebangsaan juara. So you main ke tak? Sijil tu lebih. Mak dia letak nama dia. Mak kau pun agak-agak menipu pun. Itulah pasal babe, kalau pertandingan bercerita ke bahas ke, aku faham lagi. Kan. Okay, so you adalah you pemain bowling. Saya belakang. I memang wakil sekolah bowling. Yelah. Apa tu sudahnya? Sijil bowling tu ada. Dan juga bola sepak. Tapi you tak teruskan kan? Teruskan sampai I form 5 saja. Kerana? The first reason because of memang orang kata sebab sukan bowling ni sukan orang kaya tau. Kalau orang panggil macam sukan orang kaya. Golf, I mean salah satu lah bersama-sama lah macam bowling, golf kan. Pickleball
ball sekarang. Sebab I tak tahu lah macam kalau Aku pandang. pedal $200 lebih satu paling murah. Sama juga macam bola bowling. You tahu tak satu bola bowling tu macam boleh cecah ribuan ringgit. Kenapa? Dan dia macam ada lah bag dia. Bag dia apa benda semua. You cakap pasal sukan apa ni? Bowling. Okay. Dia macam bowling, tennis and golf. Yes. Dia punya equipment dia memang sangat-sangat mahal. Even the kasut also. So macam orang panggil macam sukan T20 lah. Salah satu sebab kenapa because I tak teruskan sebab dia macam yelah dia kena training hari-hari dan you have to ada trainer apa benda semua. And salah satu sebab lagi because of I memang selalu problem dekat bahagian pinggang. And I memang sampai sekarang? Because of bowling juga. Daripada since form 4. After habis form 5 tu I ada main juga. Macam kita casually main. Lepas tu I tak main dah. After umur I 25 I tak boleh main dah. So kalau I ajak you main semua tu berderai lah. Boleh lah I pakai bola 6. Bola 6 tu bola paling ringan. Tapi macam babe dengan capacity begini pakai bola 6 dia tak tally babe. Dia macam terus pergi kot rasa dekat atas tu. So lepas you sakit pinggang tu you dah tak buat any activity at all? No, bowling saja. I memang tak main bowling. Masih lah. Sukat kalau untuk sukat I memang badminton dengan bowling actually. I memang hebat smash tau. Just bagi tahu je. Faham. Smash lah, kena ke tidak bulu tangkis tu? Masuk ke tidak tak lain cerita lah. Cuma capacity tu lah. Capacity tu tidak mengizinkan untuk I main selalu. Ya, ataupun set sampai habis. Habis babe? Habis Alhamdulillah. Tak, you pun sakit pinggang kan? You cakap you pergi gym. I sangat aktif lah sebab kita pula kerja. Kan kita punya industri kan very shallow bercetek pemikiran. So kita ada certain look yang kita kena tampilkan. You faham siapalah suka kalau Hizman Huzi versi fishball. So nanti kadang macam Hizman Huzi versi fishball I tak dapat job dah. So I kena pergi exercise. You ingat I suka ke pergi exercise tu tak? Biar I agak tapi I sebagai ingat zaman-zaman dulu Astro Shoot tu you jaga makan lah, pergi gym lah, segala macam. Nenek lah dia buat. Lagi rambut lah. Rambut. Tapi sekarang mata semualah. Masa tu I pun tak tahu apa lagi. I banyak belajar daripada dia sebenarnya. So I masih lagi pergi gym apa semua. And then macam salah, kadang-kadang bila salah form memang dia akan tangkap pinggang tau. And rupa-rupanya kalau tak stretch kaki dia akan tangkap pinggang juga. Sebab tu aku pergi gym kan, you tahu kan lelaki kan malas betul buat leg day. Aku adalah orang itu. Memang aku suka atas tu besar, bawah tak apa. Bawah pakai seluar labuh jeans bukan orang tahu pun. Besar, bawah kecil. Sebiji macam SpongeBob. Johnny Bravo. Dugong bunting. Aku Johnny Bravo. So I punya cita-cita I nak jadi Johnny Bravo. Yes, cita-cita I lebih besar lah SpongeBob. Tapi tak boleh babe, nanti you akan sakit lutut. Because tak boleh tampung. Lepas tu apa yang I buat adalah kalau I sakit pinggang benda semua, I pergi chiropractor semua. Tapi chiropractor I dia akan macam buat stretch kaki tau. Di kau punya kaki ni sepatutnya aku demonstrate lah kat sini, kita sopan je nak buat. Okay, dulu I nak angkat dia tak boleh tau. Level ni, sekarang ni tarik ke atas. Dan kalau you macam baring, you punya kaki sepatutnya tinggi. Boleh dari atas 90%. Kalau ada satu level tu, aku nak semayang tak boleh, nak rokok tak boleh, nak duduk bersila biasa tak boleh, kena bersimpuh. Bukan tak rasa aku rasa aku tak, anggun. Itu kenapa tak boleh? Tak faham. I lack exercise kaki dan juga tak stretch kaki. I punya muscle tu terlalu keras. Terlalu tight sampai dia affect dekat I punya groin area dan juga back. So bukanlah sebab you tak boleh lipat sebab benda tu lah. I tak boleh bersila. I tak boleh. Puncanya satu je sebab aku tak stretch dan tak sentuh kaki. Tak boleh kena stretch. Sukanya banyak gunakan kaki. That's why dia takkan dapat bermasalah I. Sebab tu dia pelik. I memang takkan sentuh kaki babe sebab malas. Sebab aku tahu besok lusa aku nak pergi shoot, banyak berjalan dan benda semua, aku biar je. Tapi puncanya memang sebab tak stretch. Hamstring especially. Hamstring, glutes. Lepas tu akan sakit belakang automatic. Lepas tu aku macam pergi sport science punya orang. Sport science yang macam buat stretching. Dia boleh buat sport massage. Dia boleh buat sport massage. Tapi dia tak pergi massage habis. Cara dia stretch kau tu, dia macam seolah-olah engkau nak gymnast Malaysia, esok kau berlawan. Betul. Itu tak, you kalau you buat stretching saja sebelum workout 1 hour, you akan rasa, kalau yang jarang stretch, boleh rasa penat yang macam sakit, yang macam cukup lah aku dah workout. Berpeluh-peluh tau. Berpeluh-peluh. Just by stretching. Padahal you punya own body kan, tak ada weights, tak ada apa. So kadang-kadang memang you cuba rasa. Nanti I bawa you, I akan kepak you. Kita akan pegang kaki di sebelah, kaki sebelah kena buka. You buat tak yang macam kan, okay, ni lutut, lepas tu dia kepakkan tu, lepas tu dia tekan tu. Butterfly tu. Tapi tidaklah dia tekan. Babe taklah dia tekan. Dia macam duduk atas. Babe dia tekan babe. Dia macam pop macam tu. Tekan okey tau. Lepas tu terus macam boleh kangkang. Terkepak terus semua. Aduh.
kan. Di mata saya bukanlah perhiasan semata-mata. I am at the stage of I need to wear spectacles. Bukan rabun dekat tau, Syal. Awas. I just realise sepanjang-panjang aku hidup, you dah kenal I bertahun-tahun lamanya. Syafa lagi lama. You pun sama juga. Nobody told me when I read, I squint. When I watch. Actually, I notice. Actually, kita semua notice sebenarnya. I ingat dulu tu. Tapi I thought it's just your facial Perwatakan expression. dia. Perwatakan dia kan? You will squint your eye macam ni. Jadi kalau tengok dia prompter je macam dia tu. So I ingat it's like Tak, pasal bila you mengajuk I kena macam tu. Setan lah dia ni. Dia mengajuk aku kan dia macam aku tak adalah sesi macam tu. Aku rasa awas adalah sikit. Tapi I nampak you ni, but betul lah. Dulu Ima pun macam tu juga. Tapi in my head I macam tak register. I ingat korang nak memaksa untuk membaca ke apa, aku tak tahu. Tak. Macam apparently I ada rabun silau. So you force your eyes to tengok. Apparently I ada rabun silau. Dan macam rupa-rupanya selama ni aku macam jarak jauh tu, I know that I can read things yang so very very far yang orang lain tak boleh. Tapi rupa-rupanya macam bila pakai specs tu macam wow, Spiderman siap vision aku. Dan tak payah pun macam tu lagi. Tak payah. Yang I pula, I tak tahu pun yang masa dia buat tu adalah silau. Sebab kejadian I silau dan rabun, macam bila my mum tegur, I tak sempat tu pun memang dah bawa pergi pakai spek dah. Maksudnya kejadian you buat tu, I tak dapat tahu pun sebenarnya you tengah rabun. You faham tak? Sebab kejadian I lepas hari 2 tu my mum terus bawa. Sebab keturunan you memang rabun. Sebab itulah. Sebab family I memang tak ada siapa pun pakai spek. Faham? Can you imagine 37 tahun aku hidup tak ada siapa pun tegur. Lasik okey. Lasik dia lain cerita tau. Dia kena ada. Tapi berapa tak je semua orang boleh buat lasik. power sampai nak buat? Dalam 100. Okey lah. Tapi silau. Silau tu tinggi betul lah. Maksudnya kalau 100 tapi silau tinggi, yes. Silau dia tak boleh baiki betul silau kan? tak boleh. Kalau aku buat lasik lagi silau. Nanti aku dapat lampu je lah. Mati ke? Silau bahaya juga kalau macam malam you tak pakai. Memang problem kalau you bawa kereta. So dapatlah anda sekarang ni Hizma Huzi edisi Jeffrey Dahmer. Syal okay other than whatever. Tak lutut lah saya belakang. Tapi for me I rasa macam it's a journey juga for me to understand my body daripada 30 ke 30 nak masuk 34 ni. Dengan adanya pickleball, dengan pada all these new sports, boleh nampak lah. I think mothers yang dah anak and the few kids, I tengok main geng-geng semua, I tengok banyak diorang masih fit tau. So I'm like okay, kind of inspired. Geng-geng umur berapa? Umur I lagi tua, tapi dah ada 3 anak. Macam bagi I macam okay, it's good. Like diorang into that lifestyle. Even though macam kita rasa macam okay, balik-balik pickleball, balik-balik ni macam kita rasa oh my god, there's too many sports to keep up. Nak lari pun tak lari-lari lagi. Tapi I rasa macam bagusnya benda ni because they encourage people to ke arah itulah. So bila I tengok kawan-kawan I yang 3 orang, 3 anak ni semua fit, I macam rasa macam okay, you know, that does not give me a reason to not ni, walaupun sakit badan. So that's why I had to discover lah badan I sendiri macam mana. Tapi perempuan kan, kalau diorang hormon lari sikit memang start segila weh. Memang tak boleh. Tak Korang boleh sebelum beranak apa hormon kita orang ada 4 phase kan? Apa 4 phase ni? Kan orang kata 4 musim. 4 musim. It's always like yang before period, during period, after period, dan dia ada dia punya phase tu. So adalah. So that's why orang kata husband kena belajar lah perempuan because we have this force. Ada satu cerita pasal period. Adik I tu tak, nanti kan tiba-tiba kan, okay, adik I kan dia kan tiba-tiba WhatsApp kan, masuk dalam grup kita orang kan, aku kan nangis tadi ni semua. Lepas tu I kan masuk first day kau aku emotional. Iya. Macam faham dah. Faham? Dia tak faham. Kitaran korang sama ke? Korang macam boleh tahu. Tapi I dengar cerita apa tau, kalau macam satu rumah tu betul, boleh ramai perempuan, kitaran boleh sama. Boleh. I pernah dengan staff-staff I, dengan adik-beradik I. Mampus kan staff? Ya, kalau you selalu jumpa, tiba-tiba macam sama period punya time. Ya, I pun tak tahu lah apa dia punya science. Dia macam orang kata that. apa, bulan mengambang. Tak, dia bukan werewolf. Itu bukan tidak tak tumbuh bulu tak ada. Ya, so kita orang bukan bayangkan dalam rumah you. Bapak you seorang kat situ kan, you semua perempuan kan. Tak, bapak I stress. Kita orang 4 adik-beradik semua perempuan tu. So untuk kita orang nak bersukan dan untuk jaga body lagi rumit sebab kita have all this thingy. You know, this hormone lah, lepas tu bila lah, tak boleh bila time period dah sakit badan, tak boleh nak pergi workout lah. So nothing can be set in stone. Tak boleh. So bila lepas 30 tu baru you faham. Lagi-lagi lepas berkahwin pun hormon pun bertukar, semua pun bertukar lah. Lepas kahwin pun berubah, lepas beranak apa tak lagi lah. Ada some yang sampai yang kan orang kata urat putus lah. So kan bila beranak apparently something, I don't
I tak pernah beranak. But so diorang affect lah. Belakang ada yang sakit belakang selama-lamanya. Tu tak boleh. Orang kata kalau macam pakai epidural apa benda semua. Something like that. By the way, soalan tentang beranak tu. Kawan I cakap, dia kata ada certain orang ibu yang beranak, bukan setakat macam ada urat-urat belakang je yang putus. Kadang-kadang diorang boleh jadi macam teramnesia. Dan orang selalu salah anggap macam meroyan tu alah ini penyakit orang Melayu ni. Tak tahu. It's a postpartum yang memang wujud. Postpartum. Dan zaman dulu sebelum postpartum tu diperkenalkan, dia orang guna term baby blues. Zaman and also dulu. to be fair, beranak and like mati, after mati is beranak paling sakit. So you know, you bila dah do all that, obviously your body akan macam haywire lah. So something akan, sebab tu orang kata kalau you lagi tua, you tak beranak lagi susah nanti. Some women yang pernah beranak, dia cakap macam wisdom tooth punya sakit. You pernah cabut tak wisdom orang tooth? kata dua, beranak dan sakit gigi, betul? You tak pernah kena ke? Benar lah, tapi tak ada, I rasa lagi sakit kot kalau beranak. Faham kan? Sebab I dengar fakta lah. Dia kata macam ada dua penyakit dalam dunia yang kematian tu dah sakit, dan ada tu yang lepas tu sakit, lebih sakit daripada yang kurang sakit daripada kematian. Okay. Which is beranak dan gigi. Okay, ulasan? Because of kalau yang wisdom tooth tu, kalau macam cabut tu ataupun sakitnya nak tumbuh gigi bongsu di belakang tu adalah dia punya rate bawah sikit dari beranak. Maksudnya boleh go to kematian. Kalau you tak rasa apa-apa, babe. Maksudnya dia dah kebas habis lah tu. Tapi taklah, dia tengok genetik juga. Kalau macam my mom, she went through hell lah, dia macam susah kan. So dia tengok kadang-kadang setengah orang kalau mak ada all this complication anak. It depends. Sebab tu I now dah above 30. Sebenarnya orang kan macam ingat zaman muda je kita kena fit. Sebenarnya lagi kena fit weh. Lagi 2, 3, 4 kali. Tak kisahlah untuk macam orang macam I yang belum beranak, ataupun untuk kita yang nak tahan sampai tua, ataupun just generally health in secara semua. Ya, itu tak I kenapa salah satu sebab I exercise adalah satu, I tak nak nyanyuk. Itu je, babe. Betul. Sebab kalau you macam blood circulation, lepas tu badan you beraktiviti, otak you buat something. Patutlah atuk I masih lagi. Atuk I dah nak 90 babe. Dia still. Atuk you berkebun Yeah. Yes. Confirm. So zaman dulu itu diorang punya aktiviti dah angkat. That's why dia so fit. Kalau you tengok pergi Padang yang joget-joget angka-angka semua. Sebab atuk I askar. Berkawat kat rumah. Umur dia dah 90 dia still. Masih lagi bersama kita? Ya. Masih berkebun. Okay, di sini tak ada beza tau. Okay, so I cakap pasal arwah nenek I dengan arwah atuk-atuk I lah. Ada perbezaan tau. Orang yang menua dalam bandar, memang diorang ada high potential untuk apa dipanggil tu vegetative state ataupun terbaring. Yang luar bandar macam ni, duduk kampung berkebun bagai hawau. Still today tau, dia still macam contoh kalau kita orang balik and dia akan petikkan everything, buah-buah dia boleh semua. cakap lancar kan. Sangat. Because diorang kat sana pun tak ada stress. Selalu ada stress. Tak ada stress. Betul lah tu. Tapi abik kalau aku duduk kat kampung pun aku tak akan stress sebab ada phone kan. Yelah, maksudnya untuk diorang tak adapt to that. Diorang macam just daily, diorang dah ada rutin, diorang ikut benda tu je. Faham. Zaman sekarang, parents yang zaman sekarang pun stress. Betul. Okay, in the ideal world, kita start lah umur 40. You nak 40 you macam mana? I 40 macam mana? You 40 macam mana? Okay, so 40 I 40 I You lagi sikit je. Okay, betul. Aku ni kita kan studio orang tau. lagi sikit je. Janganlah putuskan harapan dia untuk tak capai apa dia Tak, nak. cara dia cakap tu macam dia 25. Tapi betul. Now that kita dah ber-30 dulu kan, macam lah kita dah hustling mode apa semua. Orang selalu tanya, apa sebenarnya? What is your goal in life kan? Sekarang I fikir I just want to build my dream home. Nak masak whatever I want, like a healthy, macam bukanlah healthy. Pencen ke? Bukan, maksudnya I nak be financial. Macam kita macam pencen. This is 40 tu not 16. Sabarlah. Part interesting belum sampai. So dia macam just nak a life that is slow living, but at the same time enjoying life in this fast paced world. Maksudnya I tak adalah nak macam terkejar-kejar sangat anything at all. I want to be financially happy in the sense that aku boleh buat everything slowly. Nak makan apa, nak relax. Because sekarang the only thing I realise kenapa I tak dapat is the guilt towards like kerja atau apa ni bila 40 kan. So 40 I dah tak nak ada guilt. Guilt of what? Guilt of like kalau I tak bekerja. Faham? Maksudnya macam you tak rasa bersalah kalau you tak aktif, you tak buat apa-apa. I tak nak rasa bersalah kalau I tak masuk office. Sebab you dah puas buat sebelum ini. I nak hustle sampai bila I 40, I don't want to have that guilt. Sebab sekarang kalau I pergi holiday boleh, tapi I akan terfikir kerja I macam mana. Untung lebih holiday. Staff I macam dia mana. Dia sama umur 60 I rasa dia akan guilt. So itu yang I tak nak. Sebab I rasa itu yang kita tak boleh lepaskan. So I nak master the art of letting go, and so that I can have a slow life, enjoy whatever I have, family ke apa. At the same time travel the world as much Babe, as I want. ini deserve a clap. Gen Z punya clap macam mana? Give me a millennial clap.
Tapi dia punya tu memang impian aku juga. Tapi macam you cakap, the art of letting go apa semua kan. Macam I baru-baru ni baru lepaskan I punya the art of letting go my weekend starting June last year. So you let go to work ke apa? Tak. No, let go to chill. I kan bekerja every day. So macam sampai ke weekend apa semua. Right now I macam focus on letting go my weekends just for myself. Which is good. Which is good. So how do you feel? Best lah. Dia macam ada life rupanya aku ni. Macam tu lah. Tapi bagi orang yang menyaksikannya 6 jam je. Yang lain 6 tidur. jam je. Yang lain tu kerja juga. Still kan, ada. Dulu tak ada. Tapi kan bukan nak kata apa lah, tapi I rasa memang banyak penyakit yang akan datang kepada kita lah. Generation kita is mainly because of stress. Yes, second and third, tapi I realise memang it's number one, itu dia. That's the killer. Babe, I cakap dekat I punya staff ke I apa semua, babe, kalau aku mati awal sebab korang je. I tak ada lain, babe. Kalau I kena Tak, stroke, the master of gaslight. babe, kalau aku mati awal kena stroke ke apa benda, ingat semua punca korang. Dan I pun datang di belakang. It's okay, tak apa, korang kan kaya. Yang penting korang dapat apa dia dah bina je. Babe, I dah siap buat wasiat. Itu je. For your 40 adalah I punya 40 which is tambat lagi daripada his is nak macam orang kata apa I nak kurus sebab I rasa macam terlalu banyak dah, bukan pinggang je. Boleh lah. Tak payah tunggu 40. Yalah, maksudnya I ada 6 tahun untuk buat. I ada 6 tahun untuk buat and I nak macam Sekejap, umur you sekarang berapa? I 34. Oh, I 37. At least I dah sampai. Faham? You belum tentu tahu. Okay, terus. Dalam masa 3 tahun bila masa boleh gemuk. Tak cukup tidur boleh gemuk tau. Cara dia cakap dekat aku macam dia yang sumbat makanan dia buat aku gemuk. Benda macam tapi you pernah juga kan dulu. Benar. I pernah gemuk apa sedikit semua. sedikit tebal. Sedikit You tebal, tak cuma gemuk lah. cuma I pandai sorok di celahan baju lah. Faham. Baju yang sesuai apa semua I pandai sorok. Kalau I wanita, kalau I pregnant, I pandai tutup kat orang I pregnant. Begitulah bijak I memilih pakaian tu maksudnya. Okay, teruskan. So masa umur 40 tu I nak ada macam kehidupan yang sangat chill. Maksudnya macam sekarang kan macam struggling untuk bekerja. Macam Syal kata tadi, you nak macam tak rasa bersalah untuk bercuti apa benda semua kan. I jenis orang yang tak suka bercuti. I suka buat benda, tapi pada masa umur 40 tu nanti I macam nak cuba benda-benda yang I tak pernah cuba. Faham? Betul. Contoh I ada wish list. Okay, I ada wish list yang macam one day I nak buat benda-benda ni. Okay, contoh one of it lah. Macam I nak suara I macam kedengaran di tempat-tempat yang besar. For example di Istana Budaya. Faham tak? I nak buat benda-benda macam tu yang tak ada kena-mena dengan kerja I. Which is I nak start doing my passion. Kalau ni lebih kepada mental health lah yang tadi tu. Mental yang health, sebut betul. tu lebih kepada mental health. Yeah. menjaga mental dia. Macam I nak buat benda-benda yang I passion. Yang I Physical passion. health. Ya. Mental health juga lah kot. Aku tak tahu lah. Wellness kot yang tu. Lifestyle. Tak lah, I rasa it's Lifestyle. just checking your list because sekarang ni it's not your priority. Benda-benda tu it's not your bread and butter kan. So you rasa macam tak apalah, ketepikan dulu. So sekarang ni I rasa bila you dah ni you kata aku nak buat lah. Even though the randomest things like for example for me dari dulu cakap nak jogging pukul 7 pagi tapi tak terbuat-buat. For example benda simple. It's Tapi not just you. nak masak pagi, petang, siang, malam tapi tak terbuat. Contoh So these are the things yang macam I nak lah, that freedom of time, freedom of aku nak buat apa-apa 40 tu tanpa rasa bersalah tapi still nak bekerja sebab kita dah come from orang yang suka hustle dan bekerja. So we need to do that sampai kita tua. Tapi I read somewhere ada sebuah negara tu diorang nak warga tua diorang bekerja untuk elak amnesia. I can't remember where. I think Singapore ke Japan. I tak Because ingat. my parents pun cakap bila diorang kalau habis dah pencen diorang stop kerja, diorang jadi lagi stress sebab diorang jadi macam nanti dia lagi cepat tua dan cepat sakit sebab your brain you're not using your brain. So there's ada satu nantilah aku letak insert dekat sini negara mana aku lupa. Tapi dia nak warga-warga emas dekat negara diorang tu bekerja untuk mengelakkan nyanyuk. So And it works. Yeah, it works. faham? Aku rasa babe, aku tak rasa aku akan nyanyuk babe. Aku Especially rasa kita dalam creative industry, kita actually boleh je sampai tua. Ada je artis-artis yang sampai tiba-tiba ada idea you nak tulis buku ke, you nak tulis Betul. skrip ke. Time tu lah. Hari tu I ada pergi dengar talk Pak Nil tu hari tu. So Pak Nil ada share dan satu ayat dia kata macam ni, kita selalu membayangkan orang-orang tua dia akan macam menjadi orang tua. Contoh macam jalan bongkok, suara pun berubah. But just look at Pak Nil yang sekarang umur berapa, tidak pun begitu. So dia kata tujuan dia berada dalam industri sampai hari ni adalah untuk mengajar semua generasi di bawah dia untuk menjadi seperti dia, which is actively, dan bukan menjadi orang tua yang orang tua. Itu yang sekarang orang panggil tu defying age with. Sekarang ada macam satu term tu tau yang di mana orang yang berumur diorang akan macam use a lot of these terms. Like I said, kalau
kalau macam ada dalam fashion kan, bila orang kata macam you cakap lah, bila betul takkan nak dress up bapak tak sedar diri for example kan. Tapi tak, ramai fashion influencers sekarang, especially kat luar lah, dekat Milan ke apa, because they are the ones yang OG yang membeli all this fashionable stuff. So dia rasa kenapa bila aku tua aku tak beli fashion. So ada banyak fashion influencer yang I follow yang dah 50 lebih tapi they look yang I rasa macam they want to inspire yang kepada orang-orang umur dia orang macam kita tua, tapi actually dia orang sebenarnya tak rasa tua tau kat dalam. Like for example like mother-in-law, I don't feel like I am 37 pun right now, for example. So some of them yang they always say 50 is where life begins, 60 because dia orang sendiri mungkin ialah zaman dia orang pula muda, dia orang tak ada apa kita ada, maybe dia orang pula hustle in a different way. So time tu sekarang ni je lah baru dia orang nak macam bercukup duit nak travel and stuff. Sama lah macam kita pun, macam 20-an memang tak ada duit sangat lah. I mean bukanlah nak cakap sekarang kita berduit sangat pun. Maksudnya lebih berduit daripada when we were 20s. More stable lah. More stable. Lepas tu more money to spend. Tu bila we have more money to spend, dunia ni pun kalau nak bergerak memang kena perlukan duit pun. Betul. Tak ada duit jangan borak lah kat sini. So actually apa you buat tu betul lah. You work hard and then you dapat ni, and then you invest balik kepada diri you. That is good. So you guna apa yang you dah guna. Okay lah, aku nak travel pergi sini, aku nak beli barang yang for my skincare, ataupun I nak invest on gym, that's how you should do it lah. In my 40s, what I hope to get adalah apa yang Syal cakap tadi. Kalau boleh I nak retire at the age of 45. My current company is automated, so maksudnya macam kang duit masuk. You hanya generate the profit only. Yes. Dan you menjadi advisor, not the penggerak. Tapi nampak gayanya sekarang ni macam aku kena advice untuk semua benda. Until 65. Until I dapat stroke because of my stuff. Faham. Babe, itu adalah high possibility. By the way, I akan cakap benda tu dekat dia, sebab dia punya dia my takaful agent. So I pesan siap-siap. Borang-borang dah siap dah. Borang-borang dah siap dah. I cakap dia, Papa Yin, kalau nak cari siapa yang menjadikan punca utama stres, tu salah seorang. Tolong cari Diorang akan jadi saksi. Tak Aiman, Daniel salah seorang. Tu tapi nampak sekarang ni memang 80% Daniel lah. Dia kita tahu dah siapa di mana punca stres. Yes. Tak I akan mati jadi hantu cekik dia malam. Tapi kan serta-serta usia, kembali kepada Gen Z, lebih kesian pada mereka kan. Okay, contoh sekarang kan diorang mengalami masalah yang macam like konon-konon lah, macam self-diagnosed anxiety lah, depression kan, stress apa semua kan. Kau bayangkan Gen Z ni one day atas 30 tambah sakit mental health tu, tambah pula sakit sendi kau. Double sial So macam kita orang ni memang dah gaslight diri sendiri dah. Dah invalidate diri sendiri dah lama dah. So cara kita orang dibesarkan pendam tanam masalah kami, memang kami dah lama pendam. Untuk tu memang teruk tau. Bayangkan you yang mungut-mungut sekarang, umur 30 nanti lagi double. Gigi korang berderai, gigi aku dah start lah. Babe, you tak ada kan macam minum air ke benda rasa ngilu-ngilu? Kadang-kadang dulu. Dulu. Sekarang ni macam you? Bahagian belakang problem. Sebelum masa I punya wisdom tooth yang cakap tadi tu, sebelum dia buat hal I dah remove. Masa I jahit, you dah pernah remove you punya wisdom tooth? Sebelum dia buat hal ke lepas dia dah buat hal? Okay, sama kat sini. Tapi bila dia berjahit, you wisdom tooth I punya tak payah jahit, berlubang. Kata biar tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri? Biar dia tutup sendiri. Tutup sendiri, tak infect. I punya berjahit. Tapi you sebab operate kot, mine is just tarik. Sebab I memang betul I pun operate. Jahit. I tak tahu lah, macam banyak sangat ke gigi aku sampai belakang kemas je dia tumbuh. Doktor cakap macam lagi sampai ke sini. Macam doktor sampai cakap apa tahu? Sampai telinga. Sampai faham kan? Tapi masa nak cabut tu struggle tau. Lepas tu perasan tak, masa recovery tu kan berjahit. Berjahit. I kan macam tak boleh makan buka mulut macam biasa lah masa awal tu. Babe, aku dah imagine dah besar ni je ke aku boleh buka mulut aku selama-lamanya. Tak boleh lah makan burger dah kena pakai chiropractor. Bap. Kena kepapkan je. So Hez, I rasa sebenarnya kan macam like kalau you tak nak benda ni melarat, I think this is bahaya. Kan I pun dah rasa gongak, so I faham. It's a sign. Dah rasa muka nenek macam mana. Babe, melorot sini, tak ada garham, tak ada taring, kan. So kita faham rasa bahaya sebenar tu. Dah macam tak nak melarat benda semua, sebab kita dah nak, you dah nak 40 kan. So kita pula so memang you kena carilah relief yang sebenar supaya lega. Okay, tak sebenarnya saja drama, sebab sebenarnya kita dah jumpa dah relief yang sebenar tu macam mana. Okay, so podcast ni special sikit sebab kat hujung ni kita buat macam
ala-ala game. Okay, Dekat hujung video ni kita letak 2 card, 2 end card kita panggil 2 option. Satu option pertama kan macam dalam cerita ala yang Netflix tu, Squid Game. Black Mirror Bandersnatch tu. Bandersnatch kita bagi 2 option. Option pertama nak hidup macam ni, option kedua nak alternatif hidup macam ni. Kita bagi 2. So Gen Z 2 pilihan je komen yang pelik-pelik tak ada. Dua je. Ya. So, nak his rongak. No, shut up. Tak ada. Aku dah rongak sudah. So dekat situ kalau nak tengok apa his punya relief yang sebenar tu, ada option itu, tekanlah option itu. Okay, bye.